اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا Amin. الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. Amin. اللهم يسر ولا تعسر Amin. رب تمم بالخير اللهم آمين. Amin. أما بعد Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah. Semua dalam keadaan sihat Salam. insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari kita sambung yang kita dalam surah Al-Mumtahanah. Kita nak mula dengan baca ayat yang kedua insyaAllah. Ayat kedua, alhamdulillah. Ayat kedua insyaAllah. Akhirnya grad juga daripada ayat yang pertama. Muka surat 549 surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang kedua. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Terjemahan ayat yang kedua. Tak nampak tak apa. Saya baca terjemahan boleh. Jika mereka dapat menguasai kamu, niscaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan, serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir seperti mereka. Ini terjemahan besar sikit lah kot daripada yang tadi tu. Baik, ayat kedua. Kita telah bincangkan pada ayat yang pertama, iaitulah sebab penurunan surah ini, atau yang lebih khusus sebab penurunan ayat, beberapa ayat awal daripada surah yang ke-60 ini adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang terjadi dekat ketika itu nak berlakunya Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah, berkaitan dengan seorang sahabat. Apakah nama sahabat tersebut? Lebih balta. Namanya ialah, kena sebut betul-betul, jangan tersalah. Ejaan Arabnya adalah Hatib. Ha, alif, to, ba. Ha pedas tu. Bin Abi Balta'ah. Jadi dah ha yang pedas, to, Hatib bin Abi Balta'ah. Baik, maka awal surah Al-Mumtahanah ini membincangkan ataupun ayatnya turun berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Segan tak kalau kesalahan kita diketahui oleh orang? Segan tak? Malu. Haji sana gelak. Malu tak malu. Sudah tentulah segan kan kalau kita yang dosa, kesalahan kita kan. Yang kita buat seorang-seorang tu diketahui oleh orang kan. Oleh jiran kita dah malu. Kalau diketahui oleh kawan semua, malu tak? Malu. Kalau
geng-geng surau semua, geng-geng kelas semua tahu, malu tak? Malu. Kalau satu taman perumahan kita tahu, malu tak? Malu, kan? Hatib bin Abi Balta'ah, kesalahan dia berapa ramai yang tahu? Sangat ramai yang tahu. Daripada mula turun ayat ini sehinggalah hari kiamat, maka setiap orang yang membaca ayat ini lalu dia cuba memahami, dia belajar, maka dia akan ketahui kisah ataupun kesalahan Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi kalau kita berada di tempat tu kan, apa perasaan kita? Allah membuka kita punya kesalahan. Apa perasaan kita rasanya? Macam mana kita punya reaction bila tahu Allah bagi tahu kesalahan kita pada Rasulullah, dan itu para sahabat kesemuanya tahu, dan dicatat pula di dalam Al-Quran. Rasa-rasanya apa kita punya reaksi? Malu, Katakan Ustaz. kita buat salah kan, orang tulis kat Facebook, kan, orang tulis nama kita, orang tag lah tu nama kita, orang kenal kita, ini dia ni kan, dia buat macam ni, uish, tak tahulah nak letak muka kat mana kan. Ini Hatib bin Abi Balta'ah, kesalahannya disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan bila dah masuk dalam Quran, dia tidak akan padam sampai bila-bila. Maka kalau ia terjadi pada kita, mungkin kita dah satu tak tahulah, perasaan malu, muka tu tak tahu nak letak kat mana lah, kan, memang cair habislah muka tu, kan. Begitulah mungkin antara bayangan yang boleh kita bayangkan nanti ketika di mahsyar, kesalahan kita semua orang tahu, semua orang nampak waktu tu, tak tahu nak letak muka kat mana. Baik. Ustaz, untuk dia seorang muhajirin kan, Ustaz? Hatib, ya, dia seorang muhajirin. Dia seorang muhajirin. Hatib bin Abi Balta'ah, dan juga ada beberapa sahabat yang lain yang kesalahannya itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adakah Allah Azza wa Jalla itu zalim dengan menyebut kesalahan memalukan manusia, dan adakah Allah ini tak berapa baik kan, kerana bila buat macam ni, malulah orang tu, malu yang berpanjangan sampai bila-bila kan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla bukan saja menegur, Allah nak mengajarkan agar seseorang itu berkata dengan perkataan yang benar. Berkata dengan perkataan yang benar dengan sesiapa pun. Maka Allah, bila sahabat buat kesalahan, Allah tegur. Bila Nabi SAW buat kesalahan, Allah tegur tak? Tegur. Allah tegur juga. Ada tak dalam Quran? Ada. Ada. Di mana itu? Yang banyak. Antaranya satu yang biasa kita nak makan wife dia punya masak. Yang biasa kita dengar kan, berkaitan dengan apa? Ada Abasa seorang tu kan. Abasa wa tawalla itu. Kan, bermasam muka dan dia berpaling. Bila Abdullah bin Ummi Maktum datang, seorang yang buta. Maka itu Allah menegur Nabi SAW. Juga Allah menegur pada surah At-Talaq. Nabi berkaitan dengan apa? Surah Tahrim. Surah Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang telah aku halalkan kepada kamu? Allah tegur Nabi SAW. Maka Allah nak mengajarkan ke seorang itu berkata perkataan yang benar walaupun kepada sesiapa pun. Kadang kita boleh nak berkata, nak tegur orang, berani untuk tegur. Kalau orang tu dia kekawan kan. Kadang kekawan pun tak berani, kadang orang tu kan mungkin dia bawah sikit pada kita kita berani. Tapi orang yang kawan rapat ataupun orang yang lebih tinggi pada kita, jawatan kedudukan dia ataupun umur, kita segan nak tegur. Maka Allah nak mengajarkan agar berkata dengan perkataan yang benar. Kebenaran itu lebih didahulukan daripada yang lain. Baik, bagi para sahabat yang dia kahwin dengan Zainab tu, Ustaz kan? Iya. Berkaitan dia dengan boleh berkahwin dengan isteri bekas isteri anak angkat anak angkat iya, Zaid kan. Betul. Kan.
Maka Nabi pun menghadapi perkara yang sama kan, ditegur. Lagilah Nabi tu Nabi pemimpin kan, pun ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi teguran itu tidaklah menjatuhkan maruah ataupun kedudukan seseorang. Nabi setelah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, dia tetap seorang Nabi yang mulia, yang maksum. Hatib bin Abi Balta'ah walaupun setelah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, dia tetap seorang sahabat muhajirin yang menyertai perang Badar, tetap dimuliakan. Bahkan hadis yang berkaitan dengan kelebihan sahabat yang telah mengikuti perang Badar itu Nabi sebutkan kerana peristiwa ini, kerana Hatib ini Nabi sebut. Nabi sebutkan. Tapi bagi Hatib bin Abi Balta'ah dan juga ada satu dua sahabat yang lain yang kisah mereka itu kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran kesalahan mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagi mereka itu adalah satu kemuliaan. Sebab apa? Bukan semua orang namanya boleh masuk. Kisah tentang dia itu boleh masuk dalam Quran. Bukan semua orang. Dan kisah yang Allah sebutkan ini pula bukanlah maksudnya tidak diakhiri dengan pengampunan ataupun rahmat. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini ia diakhiri dengan keampunan daripada Allah SWT. Maka memang malu kesalahan itu diketahui oleh orang, akan tetapi semua orang pun tahu dan Hatib sendiri tahu bahawa dia confirm mendapat keampunan daripada Allah SWT. Sedangkan orang lain yang beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, belum tentu Allah terima. Sebab apa? Tak dapat jawapan daripada Allah. Allah tak sebut pun aku terima. Tapi Hatib mendapat kepastian bahawa dia tidak mempunyai niat yang jahat dan kesalahannya itu diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu satu kemuliaan bagi mereka yang disebut namanya ataupun kesalahan mereka di dalam Al-Quran. Fir'aun taklah. Ya? Fir'aun tak pula. Ya, Masya-Allah. Jadi dia dah confirm dah kan. Dia tahu dah dia punya kesalahan itu diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia legalah. Dan dia dah pasti dah. Orang lain kita pun minta ampun istighfar, kita pun belum pasti Allah ampunkan ataupun tidak. Baik. Ahlan wa sahlan Haji Yaya. Maaf Ustaz. Tak apa. Baik. Bila waktu macam ni Ustaz, segala ubat datang Ustaz, takut lupa. InsyaAllah. Baik, kita nak lihat potongan awal pada ayat yang kedua ini. Yasqafukum yakunu lakum a'da'an. Sehingga pada perkataan a'da'an. Baik, terjemahan, jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu. Ini terjemahan ayat ini, potongan ayat. Baik. Kita lihat pertama pada perkataan yasqafukum. Yasqafukum. Kata dasarnya pada perkataan yasqafukum. Apa agak-agak dia punya kata dasar dia, yasqafukum ni? Sakofa. Sakofa. Okey. Aku bagi sikit. Baik. Okey. Perkataan sakofa, pertama maksud dia ialah menangkap, juga membawa maksud menguasai. Menangkap dan juga menguasai. Baik. Potongan ayat ini Allah sebutkan, jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu. Baik. Allah nak bagi tahu berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan perkara yang Kita tak tahu. perkara yang tidak Hatib ketahui. Kita letakkan Hatib ini dalam kurungan manusia. Baik. Maka Allah memberitahu perkara yang Hatib tidak tahu. Itulah Hatib menganggap bila dia bagi tahu tentang Nabi dan juga para sahabat sedang bersiap sedia untuk pergi nak menyerang Mekah. Dia beritahu itu kerana nak membalas budi, tetapi perkara yang Hatib tak tahu ialah mereka itu kalau mereka bersiap sedia ataupun mereka berperang dan dapat menawan orang-orang Islam, maka mereka akan apa? Menjadi musuh yang membahayakan. Mereka akan menjadi musuh yang membahayakan. Maka ini perkara yang Hatib bin Abi Balta'ah tak tahu. Baik. Maka dibongkarkan rahsia Hatib ini adalah satu perkara yang sangat memalukan, yang sangat memalukan. Akan tetapi perkara itu baik tak untuk Hatib? Baik tak rasanya? Baik. Baik. Di rumah tak? Ada Baik. dengar tak? Ada dengar baik. Sebab memalukan dia tak baiklah untuk dia, Ustaz. Sebab memalukan dia tak baik untuk dia. Okey, baik. Yang baik pula Untuk kata kenapa baik? Yang baik ke Isafat tu lah kot. Keselamatan semua. Yang tidak baiknya ialah kerana ia membahayakan keselamatan ramai orang. Membahayakan keselamatan ramai orang. Baik. Nanti Hatib menyesal. Okey, betul. Jadi Hatib itu menghadapi baik satu lah untuk situasi yang sangat tak seronok, yang tak best. Kan? Akan tetapi dia tak tahu situasi itu sebenarnya menyelamatkan dia. Sebab apa? Kalaulah surat itu betul sampai, mungkin Nabi, para sahabat akan ramai yang tercedera, ramai yang mati. Itu perkara yang dia tak tahu. Maka dia itu kesalahannya itu diketahui oleh Nabi dan juga semua orang, itu adalah perkara yang baik untuk dia. Walaupun pada zahirnya nampak baik tak? Zahirnya nampak tak? Nampak tak baik. Kenapa? Kerana Efek Allah dia dia nanti. mengetahui. Dia mengetahui perkara yang manusia itu tak tahu. Maka di sini Allah berkata, in yaskafukum yakunu lakum a'daan. Kalaulah dia dapat menguasai kamu, dapat tangkap kamu, wahai orang beriman, maka dia akan menjadi musuh. Walaupun sebenarnya dia itu adalah kita punya kawan dulu waktu kat Mekah, ahli keluarga dulu kat Mekah, sama kabilah. Akan tapi dia dapat tangkap dia kamu, dia akan menjadi musuh. Dia akan anggap kamu itu sebagai musuh dan dia akan treat kamu sebagai musuh. Nah, ini perkara yang tidak diketahui oleh Hatib. Silakan. Ustaz, Hatib ni macam daripada cerita Ustaz lah kan, macam innocent Ustaz. Betul. Betul. Benda tu logik lah sepatutnya. Kalau dia di pihak sini dengan musuh, dia tak boleh bagi rahsia apa yang kita plan nak buat. Betul. Walaupun tu saudara dia kan, yang nak balas budi kat saudara dia. Tapi Betul. confusing sikit lah. Dia punya sebab waktu tu dia tak sempat nak berfikir panjang, dan yang waktu tu yang timbul dalam kepala dia adalah apa? Dia nak tolong, nak selamatkan keluarga dia. Itu je yang timbul dalam kepala dia. Sebab itu dia tak sempat nak berfikir panjang tentang kesan selepas daripada itu. Dia tak sempat nak fikir. Sebab perempuan tu dah datang, perempuan tu nak balik dah. So dia kena decide cepat. Kalau dia tak decide cepat, dia tak sempat lah nak bagi surat tu dekat perempuan tu. Dia tak sempat. Maka sebabkan keputusan yang dibuat itu secara terburu-buru, kan, maka jadilah keputusan yang begitu. Akan tetapi Allah bagi tahu tentang apa, dia niatnya itu baiklah. Niat itu dia tak adalah niat apa-apa pun untuk khianat ataupun mengalahkan, membocorkan rahsia Islam dan sebagainya. Jadi begitulah, dia tak, kesalahan yang dilakukan, dia tak, bahagian yang dia tak sengaja itu, bahagian yang dia tak sengaja. Akan tetapi kesalahan itu Allah hukum juga, kan? Allah hukum, Allah bagi tahu, maka dia memang malulah, kan?
Dan kalaulah bukan kerana ada Nabi SAW, sudah tentu dia dah kena penggal dengan siapa? Dengan Umar kan. Sasa dah dia dah kena potong dah leher dia dengan Umar Khattab. Akan tetapi perkara itu adalah sebenarnya musibah yang kecil sahaja ditimpakan kepada Hatib berbanding nanti musibah yang lebih besar yang Allah dah elakkan. Allah dah elakkan. Baik, kita nampak boleh nampak? Okey. Boleh nampak. Maka kaitannya ialah begitu juga kita dalam kehidupan kita, berapa banyak perkara yang kita minta, yang kita rancang tak jadi. Kan? Yang mana sebenarnya Allah mengelakkan kita daripada bahaya ataupun musibah yang lebih besar. Yang kita tak tahu sekarang ni, kita tahu. Kita hanya tahu nanti di akhirat barulah kita akan tahu, oh patutlah waktu tu aku nak pergi tu, nak keluar rumah tu tak sihat. Patutlah aku rasa macam tak sedap hati je. Patutlah. Dan nanti tahu di mana? Di akhirat nanti barulah kita tahu kenapa satu perkara itu terjadi, kenapa satu doa itu yang kita minta itu Allah tak makbul, Allah tak bagi begitu. Terus Allah tukar dengan perkara yang lain. Itu nanti akan diketahui kemudian. Baik. Ustaz, Ya, boleh saya. tanya sikit? Silakan. Apa yang dibuat oleh Hatib tu, adakah rancangan Allah sebenarnya? Sudah tentu dia adalah Memang dah diatur kan? ya. Tentu dia adalah akhirnya begitulah yang Allah telah takdirkan. Akan tetapi perbuatan itu Tapi kan dipilih orang sendiri. banyak cakap Ustaz, benda yang jahat tu datang daripada kita, yang tak baik, yang tak baik dari kita, yang baik daripada Allah. Banyak kan orang cakap macam tu. Saja Betul. berlapik cakap ke realitinya. Of respect, Ustaz. Ya. Kita tak nak apa tu kita membersihkanlah, mensucikan Allah lah. Sangka Betul. baik, sangka baik. Betul. Faktanya begitulah, dua-duanya datang daripada Allah SWT. Cuma kita tak menisbahkan perkara yang tidak baik itu kepada Allah. Ya. Dan dia akibat daripada perbuatan kita sendiri. Perkara yang tidak baik itu. Perbuatan kita sendiri. Setiap hari kita diberi pilihan untuk memilih apa yang dia nak buat, dan apa yang telah dipilih itulah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi dia diberi dulu kemampuan untuk memilih apa yang dia nak lakukan. Bila dia pilih satu itu, dia datanglah dengan kita kata akibat ataupun kesan daripada perbuatan itu. Tapi kita tidak menisbahkan perkara yang tidak baik itu kepada Allah SWT, walaupun hakikatnya memanglah ia datang daripada Allah dan atas keizinan daripada Allah SWT. Cuma itu adab kita dengan Allah SWT. Begitu banyak contohnya dalam Al-Quran, bentuk-bentuk yang begitu. Baik. Yang pertama yang kita dapat dari potongan ayat ini. Yang kedua ialah apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini, jika benar surat itu sampai ke Mekah dan mereka telah buat persediaan dan sebagainya untuk menyerang balas ke, mempertahankan ke, maka ia adalah ibarat apa? Ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Dia ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Hatib niatnya baik nak membantu saudara-saudaranya di Mekah, akan tetapi jika diizinkan Allah perkara itu terjadi, maka sebaliknya kan, mereka di Mekah itu akan menyerang kembali dengan berhabis-habisan ataupun merancang sesuatu untuk mengalahkan kaum muslimin dan juga Nabi SAW. Sedangkan niat Hatib hanya untuk lari je. Hatib niat dia hanya nak suruh keluarganya tu lari, selamatkan diri. Dan akan tetapi kalau ia benar terjadi, sebenarnya mereka nak menyerang kembali, mempertahankan dan nak menyerang kembali. Maka ia ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Itulah mereka akan tetap melayan kaum muslim itu sebagai musuh, kan, walaupun mereka telah berbuat baik. Orang Islam telah buat baik kepada mereka. Baik. Ini berkaitan dengan Hatib. Apa kaitannya dengan kita?
Apa rasanya kaitan kita? Kaitannya dengan kita. Ada tak rasa kaitannya dengan kita? Ada Ustaz. Apakah dia? Jangan percaya dekat musuh. Tolong tolong dia pun dia buat jahat kat kita Ustaz. Baik, yang kita lihat, kalau kita lihat dari skop besarnya ialah Allah telah banyak buat baik terhadap kita, betul tak? Sangat banyak. Allah dah banyak buat baik dekat kita, betul? Tapi bagaimana reaksi kita terhadap kebaikan Allah? Bagaimana reaksi kita terhadap kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita? Adakah kita balas dengan ucapan terima kasih, syukur, lalu mengabdikan diri kepada Allah? Ataupun kita menggunakannya untuk membuat kesalahan dan juga dosa? Jika menggunakan nikmat yang Allah dah bagikan, Allah dah buat baik dah. Allah buat baik bagi macam-macam. Tapi nikmat itu digunakan dengan cara yang salah, maka itu juga ibarat apa? Melepaskan anjing yang tersepit. Maka ia saja bukan berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah, ia juga berkaitan dengan manusia-manusia yang datang selepas itu yang memang Allah berikan kepada mereka banyak kebaikan. Cuma nak kena lihat apa reaksi dia, apa selepas itu yang dilakukan dengan kebaikan. Nak buat Makin pilihan tunduk, tu. makin tunduk ke ataupun tidak terus mendada berjalan di muka bumi. Nak buat pilihan tu kena istikharah dulu, tapi ni tergesa-gesa. Itulah sebab keadaan itu dia tak sempat. Tapi kalau dalam situasi dia macam tu, dia dah ikut Nabi, dia dah bulatkan hati dia ikut Nabi, kenapa nak berpaling walaupun sekelumit ke belakang kan? Betul. Itu yang Allah tegur. Tapi begitulah kan, kita nak sebutkan lumrah hati manusia. Lumrah hati manusia itu. Begitulah. Yeah. Kiranya itu tu ujian jugalah Ustaz kan. Betul. Kadang kita pun kan, bila perkara yang berkaitan dengan ahli keluarga kita, anak, dengan kawan, dengan saudara mara, kita jadi nak cakap sebab salah nak cakap, betul tak? Betul. Nak tegur, macam itulah. Kan? Kadang ada kes yang macam anak ada buat kesalahan masuk court ke, dan mak bapak cuba nak lepaskan cara lain. Lebih kurang macam tu lah kiranya. Ya, betul. Dia bila berkaitan, sedangkan dia tahu anak dia salah kan. Betul. Bila berkaitan dengan orang yang kita kenal, dengan kawan, dengan keluarga dia, macam itulah akhirnya macam tu. Pertimbangan tu jadi dia jadi tak dia pertimbangan tu jadi tak berapa nak balance. Nak ambil hati Ustaz dia. PR. Macam dengan bos Ustaz dia. Hari ni aku kan, esok hari kau kan. Kenalah macam tu kan. Ya saya. Dalam keadaan tu dia panggil pertimbangan dia being compromised. Being compromised. Kena. Yes, betul. Itu yang jadi terlepas lah kan, boleh panjat dinding, tembok lah. Itu semua. Gitulah kena. Perkara yang itu sayang nak. Boleh menyebar api semua. Ya, itu yang nanti selepas ini Allah akan sebutkan berkaitan dengan perkara itu. Manusia itu pertimbangannya akan jadi goyah bila dia tiba kepada perkara yang dekat dengan diri dia. Baik. Cintakan harta dan anak tu. Betul. Sebelum ke situ, kita masih lagi berada pada bahagian ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Itulah ibarat yang Allah sebutkan berkaitan dengan orang-orang kafir yang berada di Mekah itu, dan begitu jugalah yang kita nak lihat kita pada hari ini setelah pelbagai nikmat yang Allah telah kurniakan, bagaimana kita dengan nikmat itu, adakah semakin tunduk kepada Allah ataupun macam tak ada apa je. Sebagaimana Allah sebutkan, kita lihat pada surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ini, ayat yang ke-8. Pada muka surat 4, 5, 9. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Surah 39 ayat ke-8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو ما كان إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إنك من أصحاب النار. Terjemahan. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat sebagai kurnia kepadanya, lupalah ia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah begitu, dan dia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu bagi sementara, sesungguhnya engkau dari penduduk neraka. Baik. Bila manusia disentuh oleh bahaya, dia berdoa bersungguh kepada Allah SWT, kembali bertaubat, menyesal. Bila Allah keluarkan dia daripada masalah itu, lupalah dia dengan apa yang dulu dia dah minta doa, merayu, minta maaf kepada Allah. Itu yang dia lupa tu. Baik, begitu juga yang kita lihat pada surah yang ke-10, ayat yang ke-12. Pada muka surat 209. Surah 209, surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Terjemahan. Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia ditimpa kami dalam segala keadaan. Sama ada, apa maksud Ustaz? Merayulah ia ditimpa kami. Merayulah ia ditimpa kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami. Memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya, sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Baik. Merayulah ia ditimpa kami itu bahagian da'ana. Ia merayu, meminta kepada kami. Ditimpa itu saya tak pastilah dia dapat, dia mungkin salah terjemahan tulis di situ. Oh, okey.
Baik, daripada seorang manusia itu ditimpa kesusahan. Dia merayu, meminta, berdoa kepada Allah SWT. Sama ada dia sedang berbaring, duduk ataupun berdiri. Dia doa kepada Allah SWT. Maksudnya setiap masa bersungguh-sungguh minta. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah. Ini yang bahagian yang mahal ni. Seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami. Seolah dia tak pernah, ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Seolah dia tak pernah berdoa minta apa-apa pun dekat kami. Nanti tunggu next punya election, baru nampak balik dia punya batang hidung dia. Lepas election hilang, nanti next election datang lagi kan. Ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Hilang terus, memang tak nampak muka dah, lesap. Seolah macam dia tak pernah berdoa pun minta kepada Allah SWT. Sebelum anak nak exam, sebelum nak interview kerja, sebelum nak apply loan ke, nak beli apa, berdoa sungguh kepada Allah SWT ketika ditimpa dengan kesusahan. Ustaz, kiranya apa ni, jangan sempurnakanlah janji kita pada Allah lah. Macam ayat surah Al-Larangan juga ni kan. Ini masuk pada apa yang Allah sebutkan perbuatan. Ada yang orang ketika dia ditimpa kesusahan dia berjanji macam-macam. Maka itu masuk dalam janji dia lah. Akan tetapi manusia tu tak boleh berjanji dengan perkara yang wajib. Macam dulu mungkin sebelum tu dia tak solat kan. Dia kata, ya Allah, kalau kau angkatlah musibah ni aku janji akan solat. Itu tak boleh jadi janji lah sebab memang kewajipan dia memang kena buat lah. So memang tak boleh. Tapi kalau dia berjanji waktu dia susah tu dengan perkara-perkara yang lain, sunat dijanji nak bersedekah ke, berinfak dan sebagainya, maka itu termasuk dalam janji yang dia kena tunaikan. Akan tetapi yang Allah nak highlightkan ialah keadaan manusia tu bila ditimpa dengan kesusahan. Ayat tadi Allah sebutkan apa? Ditimpa dengan kesusahan, dia berdoa kepada Allah, merayu, bertaubat. Allah sebut dia bertaubat. Dia merujuk bertaubat kembali kepada Allah SWT. Ayat yang ni Allah sebut dia minta bersungguh-sungguh setiap masa dalam keadaan baring, duduk ataupun berdiri. Dua Allah sebutkan keadaan manusia bila ditimpa dengan Ustaz. Ya saya. Ya Ustaz. Ya saya. Saya miss internet problem. Selepas surah Az-Zumar ni ayat apa, surah apa? Ini surah Yunus. Surah Yunus ni lah dia. Surah Yunus ayat 10. Yunus ayat 12. Surah Yunus ayat 12. Ayat 10 12. Ayat 12. Surah 10. Surah 10 ayat Surah 10 ayat 12. Ustaz, 12. dalam kes ni, dalam ayat 12 ni, dia tak ada berjanji sebenarnya. Bila selalunya dah terjadi lumrah manusia kan, bila dia susah baru dia ingat Allah, masa itulah dia berdoa macam-macam. Betul. Dia senang dia lupa balik. Macam itulah ya, Betul. ibaratnya kan yang ni kan. Betul. Berdoa minta bersungguh-sungguh kepada Allah SWT. Allah yang gambarkan keadaan manusia ketika itu. Punyalah bersungguh-sungguh minta. Dan kita pun ketahui realitinya memang orang kalau dah bersungguh minta dia akan janji macam-macam lah. Dan nak bagi dapat juga apa yang dia minta itu bagi jadi. Sampai bernazar-nazar ayat. Bernazar macam-macam lah. Kan. Baik, maka dua ayat tadi sebutkan tentang apa? Pertama, manusia ditimpa dengan kesusahan, dia akan kembali bertaubat, menyesal semua perbuatan dia. Kerana manusia tahu dosa kesalahan yang dilakukan, dia tahu benda ni salah, benda ni tak boleh buat, dia tahu. Kan? Akan tapi gitulah kelemahan manusia itu, melawan dengan hawa nafsu, dia buat juga. So bila tiba musibah dia tahu, dia banyak sangat dosa dan juga kesalahan, dia merujuk kembali kepada Allah SWT. Akan tapi taubat itu tidak datangnya benar-benar daripada hati. Dia setakat nak melepaskan ke musibah dia je sebab dia tahu Allah ni baik. Kalau dia jadi baik, Allah akan bantu dia. Maka dia buat, lepas, maka dia baliklah keadaan dia yang asal. Surah 10 ayat 12 Allah ceritakan keadaan manusia yang betul-betul minta berdoa kepada Allah SWT. Setiap masa fokusnya waktu dia timpa musibah itulah duk minta. Tak ada benda lain dah dia minta. Dan dia stop dulu minta benda lain, fokus pada musibah atau ujian yang dia sedang hadapi itu. Dia bersungguh-sungguh. Akan tapi bila Allah lepaskan dia, ka'alam yad'una, dia
tinggalkan Allah tu macam tak pernah minta apa-apa, macam tak kenal langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kembali kita pada surah yang ke-39, surah Az-Zumar balik. Ayat yang ke-49 pula, kita nak lihat keadaan manusia yang sama parah juga dengan musibah yang Allah timpakan kepada dia. Muka surah 464 surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 49. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Terjemahan. Maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada kami. Kemudian apabila kami memberikannya suatu nikmat sebagai kurnia dari kami, berkata ia dengan sombongnya, aku diberikan nikmat ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidaklah benar apa yang dikatakannya itu. Bahkan pemberian nikmat yang tersebut adalah ujian. Adakah ia bersyukur atau sebaliknya? Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Baik. Di sini keadaannya Allah sebutkan satu lagi keadaan lebih teruk lagi, kan. Dahlah dia ditimpa dengan musibah, doa minta, bila Allah dah bagi hilang. Lepas tu tambah pula satu lagi, qala innama utituhu ala ilm. Aku diberikan nikmat ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Apa maksud dia? Sombong. Action dia. Action pula, kan. Dulu dah bankrupt, naik balik. Lepas tu ceritalah. Ini sebab apa? Kita ringkaskan, sebab aku punya usaha. Ini sebab usaha aku. Kan? Aku siang malam kerja, aku plan buat ni, aku rancang buat ni. Idea aku ni. Aku dapatlah cover balik semua, aku punya loss aku cover balik. Aku boleh bangkit balik. Kan? dah tak malu kan. Dia claim pula dia dapat semua itu adalah kerana dia punya apa? Usaha. Kan? Ilmu yang ada pada dia. Siapa yang beri? Kudrat atau idea, buah fikiran, kemampuan dia untuk merancang dan nak buat, itu siapa yang beri? Semuanya datang daripada Allah, kan. Tapi disebut ini semua adalah hasil daripada usaha. Maka sebab itu kita sebutkan sebelum ini, bila ditimpa dengan musibah, mula sekali nak buat apa? Kena doa dulu. Istighfar. Doa. Kenapa? Sebab kita nak ikatkan kita tingkatkan ibadah dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita. Kenapa? Kerana kita tak nak satu, bila Allah lepaskan kita dari musibah itu, kita lupa terus. Yang kedua, kita tak nak bila Allah lepaskan kita dari musibah itu, kita rasa ini adalah hasil usaha aku. Tak nak itu. Kerana Allah sebutkan bal hiya fitnah, itulah akan menjadi ujian. Ujian apa? Dia lepas daripada ujian, itu juga adalah ujian. Dia lepas daripada musibah, itu juga adalah musibah untuk dia. Nak tengok macam mana perasaan dia. Dia rasa adakah sebab dia, kan, ataupun adalah sebab datangnya pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka berkaitan dengan usaha, ini yang kita highlightkan sebelum ini. Bila ada masalah, jangan terus pergi kepada usaha. Dia akan menjadi fitnah. Walakinna aktsarhum la ya'lamun. Akan tengok manusia tak sedar tentang perkara itu.
Dia tak salah. Walaupun kan dia tak cerita, dia tak cakap dengan orang, tapi dia shock sendiri dalam diri dia. Kan, apa aku buat semua jadi, alhamdulillah. Kan, elok semua sekarang ni kan, yang rugi sekarang dah untung dan sebagainya. Maka dahlah dia tak berterima kasih kan, dia rasa itu dia dapat kerana usaha dia terhadap musibah. Baik. Ustaz, tiga-tiga ayat ni semua start dengan apa ni? Wa iza massal insan Itulah soalan yang saya nak tanyakan. Saya memang nak tanyakan perkataan itu. Kalau perasan pada ketiga-tiga ayat yang kita tengok tadi, surah 9, ayat 8, surah 10, ayat 12 dan surah 39 ini balik ayat yang ke-49, kesemuanya bermula dengan faiza massal insana ataupun wa iza massal insana dengan perkataan yang sama. So bila kita mula lihat pada perkataan, ada siapa yang perasan ke tadi? Ada beberapa perkara pada permulaan tiga ayat ini. Yang pertama, Allah mulakan semuanya dengan massal insan. Iza massal insan. Iza massal insan. Kita ambil iza tu sekali. Iza massal insan. Ada satu ayat Ustaz. Nabi Ayub masa dia sakit. Masanya dulu. Masanya dur. Masya-Allah. Okey, baik. Faiza, tiga ini mula dengan iza massal insan. Berbezalah, ada yang fa, ada yang wa, tapi tiga-tiga kongsi perkataan yang sama. Iza massal insan. Baik. Iza ini menunjukkan perkara yang akan datang. Baik, massal insan. So ini pertama yang sama. Yang kedua, kalau perasan pada perkataan durrun ini. Ayat ini digunakan durrun. Ayat 8 digunakan apa? Ayat 8. Zurun lah, ayat 8 Zurun. Ayat 8. Ayat 8 Azumah. Ayat 8 Azumah Zurun Ustaz. Durrun juga. Baik. Nurun, Ayat, ni Azuma 49 bukan 8. 8 pun dia tadi Ustaz refer Ayat 8 yang guna mula dia. Ayat 459. Semua Zurun. Apa nama Yunus pun Zurun. Yunus Zuru. saya tengok Haji Zainal tengah selak tu. Saya tunggu Haji Zainal tengah selak, sila selak. Ayat yang ke-8. Semua dia sebut suatu bahaya. Durun. Allah guna apa? Durun, yes. Durun. Durun. Boleh baca kan? Masal insana durun. Baik. Masal insa. Saya tak boleh nak selak ke situ sebab apa? Durun. Nanti hilang dia punya Faiza masal insa nadurun ayat yang ke bahu. surah yang ke-10 ayat yang ke-12. Ya, Zuru. Tak ada. Zuru. Ya, Allah gunakan apa? Allah gunakan Zuru. 9 ayat yang ke-12 tadi ya. 10 12. Durru. Dia ada dua tasydid. Dur dengan ru. Dua-dua ada. Bacaannya adalah ad-durru kan? Ad-dur, ya. Ad-durru. Ila Kenapa ada dua? Nadur. Sebab ada alif lam tu lah. Sebab ada alif lam. Adur. So ini Isim. dua point minimum kan yang kita nampak. Saya dengar Haji Rosyam tadi sebut isim. So yang ini diakhiri dengan tanwin. Yang ini didahului dengan alif lam. Kita dah lalu ke dalam bahasa Al-Quran poin-poin untuk dua ini? Dah. Dah lalu. Apakah ya? isim. Ini adalah isim. Ini adalah Alif lam. adalah isim. Alif lam. Isim Ma'rifah. Okey, baik. Poin daripada sini kita dah ambil belum? Belum lagi. Kita belum ambil. Kita baru sampai pada alif lam ma'rifah dan okey baik, tak apa, nanti kita KIV. Dalam bahasa Arab belum lagi lah. Baik. So di sini ada beza sebut dua-duanya isim kan, tapi kita tahu ini adalah isim apa? Tanwin ini. Isim. Isim apa? Dalam kita dah belajar lah isim apa? Isim nakirah. Nakirah. Yang ini alif lam isim Ma'rifah. ma'rifah. So ini isim nakirah, sini isim ma'rifah. Kan? So Nakirah apa? Lupa lah Ustaz, nakirah apa? Tunjuk Nakirah diakhiri dekat dengan tanwin.
Yelah, dekat dia. Ah, nakirah bukan. apa? Ini kita baru ambil nakirah bentuk dia. Ada yang Oh, bentuknya itu nakirah, bentuknya itu makrifah. tak ada makna ke? Ada makna? Ada makna dia, ada makna. Ada dia punya makna dia. Antara maknanya ialah makna umum. Nakirah dia menunjukkan makna apa? Nakirah menunjukkan makna indefinite. Ma'rifah menunjukkan makna definite. Nakirah indefinite, ma'rifah definite. So, menunjukkan sesuatu yang umum, ini menunjukkan sesuatu yang khusus. So sini yang kita guna sini yang kita guna the tu. Okey. Baik. So kalau lihat pertama pada perkataan ad-dur ini kan. Pertama Allah sebutkan dia bukanlah yang banyak, dia adalah satu musibah yang tertentu je. Yang tertentu sahaja. Musibah yang tertentu. Baik. Suatu bahaya dia. Satu bahaya sahaja. Bukanlah banyak bahaya, satu bahaya. Kan? So Allah bukanlah timpa kita terus banyak-banyak sangat bahaya tu. Kan? Allah timpakan satu sahaja. Baik, yang satu tu pula Allah gunakan perkataan masal insan. Saya yakin semua orang mesti dah pernah dengar perbincangan ini. Perkataan masa ini Allah gunakan masa. Masa maksudnya apa? Menimpa. Menimpa. Terjemahan letakkan menimpa. Ya. Baik. Lain ada siapa yang ada nak dikongsikan berkaitan dengan ini? Mengenai pun ada juga. Mengenai. Dia sentuh. Lain? Okay, baik. Telah mengenal, Ustaz. Telah mengenal. Mengenal. Menimpa. Menimpa. Okey. Baik, Telah dalam bahasa menimpa Arab pun ada. perkataan masa ini, perkataan masa kalau terjemah perkataan tu, terjemah Bukan perkataan. masa ya, bukan masa. Menimpa, Bukan masa. Telah menimpa. Telah menimpa. Itu terjemahan yang Quran berikan. Terjemahan perkataannya ialah sentuh. Sentuh. Masa. Perkataan dia adalah sentuh. Sentuh. Okey, baik. Allah gunakan perkataan masa. Dalam ayat yang lain Allah gunakan perkataan usibah. Usibah ini yang musibah tu. Usibah ini yang musibah. Usibu bihi man asya dalam Quran Allah sebutkan. Itu musibah itu musibah. So, apa beza sentuh dan juga timpa? Sentuh sikit pun dah kena dah. Timpa Timpa memang berat, Ustaz. Timpa memang berat lah dia punya tu. Hempap tu. Hempap betul-betul. Sikit je. Sipi-sipi pun dah sentuh lah. Sipi je. Sentuh. Maka Allah kata dengan manusia ni Allah timpa ke Allah sentuhkan je dengan musibah, dengan kemudaratan? Sentuh je. Sentuh je. So sikit je sebenarnya Allah bagi tu sikit je. Allah sentuh je. Allah sentuh sikit je manusia tu dah menggelabah dah. Tu dah menggelabah hidup dia dah. Tak boleh nak buat apa dah. Hilang punca dah, tak tahu nak buat apa dah. Baru Allah sentuh je. Dia dah hilang punca. Tak adalah musibah tu Allah sebutkan ujian tu besar benar. Allah baru bagi sentuhan sikit je. Itu pun dia dah kembali kepada Allah, akan tapi bila Allah hilangkan kemudaratan yang sikit tu dah lupa dah. Bayangkan kalau manusia tu ditimpa dengan musibah yang besar, Allah hilangkan. Bayangkan nanti lagi macam mana punya jauh lagi dia pergi daripada Allah. Dia berpaling daripada Allah, sedangkan dia timpa dengan musibah yang kecil pun Allah hilangkan musibah itu, dia dah lupa dah Allah, dah hilang. Macam mana pula kalau ditimpakan musibah yang lebih besar, maka akan jauh lebih dia pergi berpaling daripada Allah itu. Maka sebab itu ada setengah orang yang bila dia nak pergi ke arah kebaikan, Allah timpakan kepada dia musibah. Lepas tu elok kejap musibah lagi. Elok kejap musibah lagi. Kenapa? Tak berubah. Kerana Allah tak nak dia berpaling. Kenapa? Kerana kita kena sedar tujuan Allah berikan kemudaratan. Kita kena sedar tujuan Allah berikan kemudaratan itu sebab apa? Dekatkan diri kita padanya. Antaranya yang kita sebut dalam surah As-Sajdah itulah.
Apa dia? Walazunika Duninakum Wala nuziqanna minal walanuziqannahum azabil minal adna azabil adna adna dunal azabil azabil bil akbar. Terjemahannya apa? Dan kami timpakan, kami bagi Azab yang Azab paling kecil. dekat, azab yang Dekat. kecil dulu sebelum azab neraka lah. Sebab azab Besar. dunia dan akhirat. Dan demi Supaya sesungguhnya kamu kami akan kembali. merasakan mereka sedikit azab dari dunia sebelum Supaya azab yang mereka lebih besar di bertobat. akhirat. Kenapa? Supaya mereka rujuk kembali bertaubat. Maka Allah berikan ujian, Allah berikan azab ketika di dunia, tujuannya apa? Untuk Untuk kita sedar. untuk kembali. Maka Kembali. sebab itu kita lihat Allah sebutkan dalam surah yang ke-6 ayat yang ke-43. Surah 6 ayat 43 pada muka surat 132. Muka surat 132. Kita lihat pada ayat ke-42. Ayat ke-42. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 42. Muka surat 132. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Baik, terjemahan. Oh, hebat dia punya makna. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu, lalu mereka mendustakannya, maka kami seksakan mereka dengan kebuluran dan penyakit, supaya mereka berdoa kepada kami dan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat ketika mereka ditimpa azab kami, tetapi yang sebenarnya hati mereka keras, tidak mahu menerima kebenaran. Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka apa yang telah mereka lakukan. Baik. Maka ini disebutkan falsafah musibah ataupun ujian dalam kehidupan. Allah berikan al-ba'sa wa dharra, kan Allah berikan kepada umat terdahulu itu kebuluran, letakkan kebuluran dan penyakit. Kebuluran tu teruk tak? Teruk lah. Penyakit. Kita ada tak penyakit sekarang? Ada. Untuk apa tujuan dia? La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Ni tadarru'. Maka Allah berikan kebuluran, Allah berikan penyakit. Tujuannya untuk apa? Untuk manusia itu kembali. Baik. Kemudian Allah kata falaula izja'ahum ba'suna tadarru. Alangkah eloknya kalaulah ketika mana mereka ditimpa dengan musibah itu, mereka merendah diri, insaf dan bertaubat. Allah kata alangkah eloknya begitu. Maksudnya apa? Itu yang Allah nak daripada manusia bila ditimpakan dengan ujian dan juga musibah. Akan tetapi kenapa tak boleh nak kembali kepada Allah itu kekal lama? Kenapa? Kerana hati itu telah menjadi keras. Hati itu telah menjadi keras. Baik. Maka kita sebutkan manusia bila ditimpa dengan masal insan ad-dur, ditimpa dengan kemudaratan itu, tujuannya adalah untuk apa? Untuk agar manusia itu kembali kepada
kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja sebab yang Allah nakkan. Maka sebab itu kalau kita seorang itu kan, dia dah ditimpa dengan ujian, musibah, kemudian senang kejap, lepas tu dia tiba balik dengan musibah, senang kejap timpa balik musibah. So kita tengok kerja dia asyik kena ujian aja, lepas satu ujian, lepas satu musibah. Itu tandanya apa? Tandanya Allah nak suruh dia sentiasa balik kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tak nak dia duk pergi jauh sangat. Allah nak sentiasa tarik dia. So dengan ujian Allah tarik. Dengan ujian Allah tarik. Buat macam layar-layar. Buat macam layar-layar. Kan kata Ustaz Fahrul kan, dia kata dengan ujian Allah mengenalkan diri dia pada hati manusia. Dengan ujian Allah memperkenalkan diri dia pada hati manusia, bukan pada akal, pada hati. Sebab itu bila ada ujian tu, rasa macam dekat dengan Allah. Rasa macam nak insaf tu, nak rendah diri tu mudah saja. Maka itu falsafah tentang ujian dan musibah yang Allah berikan kepada manusia. Tujuan satu je, la'allahum yarji'un dalam surah As-Sajdah, la'allahum yatadarra'un dalam surah Al-An'am ini. Baik. Maka ada manusia yang baik. Yang ini fa'akhadnahum bil ba'sa, kebuluran, ad-dharra. Ad-dharra ini adalah apa? Ini plural kepada apa? Plural kepada dur. Duru tadi ya? Duru tadi. Plural kepada dur. Dur satu, durrani dua, ad-dharra banyak kemudaratan. Banyak. Bukan satu, bukan dua, banyak kemudaratan. Macam sekarang lah kita ni kan banyak sekarang ni kemudaratan. Allah timpakan satu dalam ayat tadi kan, masal insan nadur. Allah timpakan satu je mudarat yang kecil. Apa jadi kat manusia? Doa sungguh-sungguh. Lepas tu Allah bagi nikmat. Jadi apa? Hilang balik. Tak kenal dah Allah. Yang ini Allah timpakan kemudaratan yang teruk. Ini bukan sikit kan. Allah timpa teruk punya mudarat. Untuk apa? Untuk Allah nak dia betul-betul kembali balik pada dia. Dah tak berpaling daripada Allah. Biar elok ke, tak elok ke, senang ke, susah, biar dia kenal, ingat je Allah. Dia tak jadi macam yang orang ditimpa musibah yang sikit-sikit tu. Maka sebab itu kita nak sebutkan, siapa yang kalau hidup dia smooth je itu, kan kita kata kena semak balik kehidupan dia. Iman tu kena semak. Kan sebab apa? Bimbang dia, itu memang Allah biarkan dia. Allah bagi ujian sikit je. Balik tak? Balik kejap hilang, balik kejap hilang, balik. Tapi kalau orang yang Allah nak dia kembali tu, Allah akan timpakan dia dengan al-ba'sa wad-dharra. Mudarat yang banyak, supaya dia betul-betul balik dah, tak pergi dah balik pada keadaan asal dia. Ustaz, ya saya nak tanya, ad-dharra tu kemudaratan yang banyak kan? Lepas tu tadarra'u tu kenapa dia merendah diri ru'ah dia lain. Lain Lain. Ini ru'ah dia adalah ra'ain, ada ain kat situ. Ra'ain. Okey. Ru'ah dia dharra'. Okey, baik. Akan tetapi manusia bila ditimpa dengan kemudaratan itu, bila dia tak boleh nak kembali, tak boleh nak tadarra'u, itu atas sebab apa? Atas sebab hatinya itu yang telah keras. Yang pertama. Yang kedua, syaitan menghiaskan kepada dia punya amalan dia. Yang pertama, hati dia keras. Yang kedua, syaitan memperelokkan dia punya amalan. Nampak dia macam okey je hidup engkau okey je, tak ada apa masalah. Okey? Baik, maka dia kembali pada perkara yang kita pernah sebutkan. Kenapa hati itu jadi keras? Apa punca hati jadi keras? Berkawan dengan syaitan. Baik, kawan dengan syaitan. Lain daripada itu? Kita pernah sebutkan sebelum. Dari punca hati menjadi keras. Kenapa? Tanah jadi keras sebab apa? Tak bersiram dengan air. Hamba tak bersiram dengan air. Hati jadi keras? Tak dizikirkan. Tak. Kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun. Maka sebab itu kalau kita lihat pada ayat ke-44 bawah atau sebab apa? Falamma nasu ma dzukiru bih. Maka tak kala mereka telah lupa zukiru pada apa yang mereka itu diperingatkan. Allah bagi peringatan kepada manusia melalui apa? Ayat-ayat Allah. Betul tak? Allah bagi peringatan kepada manusia melalui ayat-ayat dia. Ayat-ayat Allah itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam apa? Alam, dalam kehidupan kita.
Maka bila dia lupa dengan peringatan-peringatan ini, terutamanya Al-Quran, maka itulah sebab hati itu telah menjadikan hati itu keras. Kan? Dan bersahabatlah dia dengan syaitan. Kenapa? Allah sebutkan siapa yang dia jauh daripada zikr Rahman, nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang dia jauh daripada peringatan daripada Ar-Rahman iaitu Al-Quran, Allah akan ikat dia dengan syaitan. Lepas tu, so kaum baik dia syaitan lah. Asalnya apa? Dia lupa kepada apa yang dia telah diperingatkan, iaitulah Al-Quran. Maka bila keadaan dia jadi macam tu, itu yang Allah sebutkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka kepada dia segala pintu kemewahan dan kesenangan. Maka itu yang dia kasi dia okey je. Tak ada apa dia masalah, smooth dia jalan. Tak ada apa masalah. Relax je. Maka itu tanda Allah sayang ke ataupun bukan? Maka itu antara tanda. Dia buat macam orang kafir lah, dia bagi perkara, betul. Kan? Antara perkara yang perlu dia beri perhatian. Maka Allah kata hatta iza farihu, sampai nanti dia dah seronok dah dengan apa yang dia ada tu, yang Allah bagi, akhadnahum baghtah. Allah timpakan dengan musibah secara mengejut, tiba-tiba jadi bankrupt, ataupun Allah datangkan kepada dia kematian secara tiba-tiba. Lalu dia pun berputus asa daripada mendapat pertolongan sesiapa. Baik. Maka kita sebutkan ini adalah berkaitan dengan apa? Ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Dan kita nak ambil pengajaran daripada Hatib bin Abi Balta'ah, iaitulah kita telah mendapat banyak kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi apa yang telah kita lakukan dengan kebaikan itu, dengan nikmat itu, kalau kita masih meneruskan buat dosa dan juga kesalahan, maka kita samalah ibarat orang kafir yang Allah sebutkan, iyathqafukum yakunu lakum a'da. Kalau mereka dapat menguasai kamu, maka mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu. Baik. Kemudian Allah sebutkan wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Baik. Allah sebutkan apa yang akan mereka lakukan, iaitulah bagaimana layanan mereka. Dua perkara yang Allah sebutkan, iaitulah yang pertama, mereka akan apa? Ayatnya membebaskan tangan. Ada guna tak makna ataupun perkataan yang lain? Itu ayat yang kedua. Ayat situ mereka melepaskan tangan-tangan mereka juga kepada baik, kamu. Melepaskan tangan, membebaskan tangan. Lain ada musuh-musuh. Apa lagi? Ada melepaskan tangan, dan membebaskan mereka tangan. melepaskan kepada kamu tangan-tangan mereka dan Bodoh lidah-lidah mereka. Tak, perkataan melepaskan tu. Ada terjemahan guna melepaskan, ada terjemahan guna membebaskan. Ada yang makna lain. Terjemahan saya gunakan Ya bersutu kah? Ya bersutu, betul. Ya bersutu. Dan mereka melepaskan Ustaz. Melepaskan. Saya dua ada perkata dia melepaskan, kalau ikut yang ayat terjemah tu membebaskan. Membebaskan. So ada dua-dua. Okey, baik. So membebaskan. Jika mereka menangkap kamu, mereka menjadi bagi kamu musuh-musuh dan melepaskan kepada kamu tangan-tangan. Maknanya dia seksa lah orang-orang Islam ni. Kalau kita lihat sebentar, saya tengok kejap. Dan menggunakan lidah. Surah 42 ayat 27. Kejap saya tengok surah 42 ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan. Apa dia gunakan melapangkan? Okey, baik. Baik, rupa dia adalah basata. Basata tu terjemah letakkan membebaskan, melapangkan. Baik. So dia ada dua perkara yang akan mereka lakukan. Pertama,
membebaskan tangan. Yang kedua, Lidah. membebaskan lidah. Baik. Membebaskan tangan, itu masuk dengan bahagian apa? Dia akan tangkap, Lah. Tangkap, pukul, menyakiti, seksa, sakiti, bunuh, kan, apa sajalah. Baik, membebaskan lidah, buruk kan lah. buruk. Dia akan menipu, dia akan fitnah, dia akan buat tuduhan palsu, dia akan mencela, dia akan memaki hamun bila sahaja yang mereka berpeluang melakukan perkara-perkara itu. Sebab itu kalau kita lihat sebahagian negara, kan, waktu orang bukan Islam tu lemah, dia elok diam je kan, tapi bila mereka ada kuasa, terus je macam-macam yang mereka lakukan. Mereka bukan saja dengan tangan tapi juga dengan lidah mereka menyakiti orang-orang Islam. Baik. Maka dia membawa kepada kita maksud di sebalik tangan dan juga lidah ini ialah apa? Di sebalik tangan dan juga lidah adanya serangan fizikal dan mental. Serangan fizikal dan juga mental. Maka musuh Islam dia tidak menyerang dengan fizikal tapi dia juga menyerang dengan mental. Dan begitulah yang syaitan lakukan kepada manusia. Syaitan jarang menyerang dengan fizikal. Dia lebih mula-mula dia akan menyerang dengan mental. Daripada mental itu apa akan jadi? Akan terjejaslah kepada fizikal. Maka sebab itu bila mental lemah, apa yang jadi? Lemahlah untuk bangun solat. Lemahlah nak bangun ngaji, nak bangun solat on time, kan? Lemahlah nak keluarkan duit berinfak tu, dia jadi lemah. Sebab apa? Mental tu dah lemah. Maka mereka melakukan serangan fizikal dan juga mental dan lebih kepada mental. Itu yang dilakukan sehingga ke hari ini, menyerang orang Islam dengan pelbagai ideologi, dengan pelbagai perkara-perkara hiburan hingga melemahkan mental. Orang Islam jadi malas nak berfikir, rasa suka nak berseronok je kan. Kalau buat majlis tu, kalau buat apa-apa majlis, kalau tak ada nyanyi-nyanyi tu macam tak kena rasa. Tak ada karaoke tu macam tak kena. Dia mesti kena ada something yang hibur. Nak kena ada lawak, nak kena ada gelak baru seronok. Kalau tak ada gelak, kalau seria je dari mula sampai seria je, dia tak edit. Nak kena ada unsur hiburan itu kena ada. Kan? Maka itu bentuk yang telah dimasukkan kepada orang Islam. Baik. Membebaskan tangan dan juga membebaskan lidah juga menunjukkan kepada kesungguhan pihak musuh. Kesungguhan pihak musuh nak menyerang. Dia bukan biasa-biasa tapi mereka bersungguh-sungguh merancang apa jua yang mereka boleh lakukan untuk menghilangkan identiti orang Islam daripada diri seorang Muslim. Hingga tinggal hanyalah nama sahaja dia adalah orang Islam, tapi kalau tengok pada fizikalnya, tengok pada cara fikirnya, tengok cara pada percakapannya, tidak melambangkan bahawa dia adalah seorang Muslim. Maka mereka melakukan perkara ini dengan bersungguh-sungguh. Baik. Maka setiap Muslim dia perlu sedar tentang apa? Dia perlu sentiasa sedar dan ingat tentang siapakah dia punya musuh. Ini kita dah ambil dalam ayat suruhan dan juga ayat larangan. Kita ada musuh dari sudut apa? Syaitan. Kita ada musuh dunia. Kita ada musuh dari sudut hawa nafsu. Maka tiga perkara ini kena sentiasa aware. Kerana ketiga-tiga perkara ini sentiasa ammaratun bisu, menyuruh kepada melakukan perkara yang tidak baik. Kita mungkin tak adalah nak menghadapi musuh yang fizikal tu kan, orang datang serang negara kan, orang nak jajah ke, tak adalah kan. Akan tetapi kita diserang dengan serangan mental itu yang lebih banyak. Maka kena sentiasa ingat kan, kena sentiasa ingat tentang syaitan, dunia dan juga nafsu ini. Setiap saat mereka akan menyuruh agar melakukan perkara yang melakukan perkara yang tidak baik. Baik, kemudian pada penghujung ayat nak sebut wa waddu law takfurun.
Wawaddu law takfurun, terjemahannya ialah serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi orang kafir. Wawaddu law takfurun, serta mereka suka, terjemahannya ialah mereka suka kalau kamu juga menjadi orang kafir. Baik, perkataan wawaddu ni macam ada pernah dengar tak? Uridu. Uridu ingin. Ingin. Ni suka. Nak tunjukkan mereka ni punya suka, bukannya suka yang biasa-biasa. Kan? Allah gunakan perkataan wawaddu yang mana asal maaf saya terlebih pula color dia punya perkataan tu. Baik. Adu Okay. adu musuh. Dia waddu je. Itu dia. Aduwwum mubin. Itu dengan ain. Baik, saya tulis ni confirm semua Uridu. Itu ra dal. Ini waw. Dia Roda. mula dengan mim, kemudian ada masuk dengan waw, kemudian ada dal, kemudian ada ta marbutah. Mawaddah. Mawaddah. Semua dah tahu, kan. Maka mereka mawaddah ni apa? Satu bentuk kecintaan, kesukaan yang banyak, yang betul-betul punya suka dan juga cinta. Baik. Maka mereka wawaddu, Allah takkan wawaddu. Maka mereka bukan suka biasa-biasa. Bukan suka biasa-biasa, mereka benar-benar suka kalaulah kamu itu menjadi apa? Menjadi kafir. Pertama, kalau menjadi kafir. Kan? Kalau dia tak dapat jadikan orang Islam tu jadi kafir, dia buatkan jadi apa? Dia buatkan orang Islam tu jadi kufur. Itu apa? Tidak bersyukur dengan Tuhan dia. Tidak mendengar. Dia jadikan orang Islam tu adalah orang yang apa? Orang yang engkar. Tak dengar pada arahan Tuhan dia. So, Muslim Islam dia bukan berjaya sangat nak jadikan kita ni orang kafir. Tapi dia nak suruh kita engkar pada Tuhan. Sebab apa? Ustaz. Ya, saya. Kalau kita berdoakan pengantin tu supaya dapat mawaddah, marahmah dan sakinah tu, berdoakan ni adakah tak baik Ustaz jadi? Tak. Betul. Tu yang elok. Yang ni dia suka kalau kita takut dia lupa pula. Betul. Kita doakan dia mawaddah. Betul. Itu yang memang dalam Al-Quran sebutkan berkaitan dengan perkahwinan, sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Akan tapi kita nak lihat pada perkataan yang Allah gunakan kat sini. Kan kalau mereka suka, boleh je Allah guna perkataan hub. Betul tak? Kan kita ada ana uhibbu, saya suka. Kan? Tapi Allah guna anta. Allah guna perkataan waddu. Asalnya daripada mawaddah, juga apa? Satu bentuk kecintaan yang kuat, yang sangat tinggi. Yang tinggi. Sebab itu Allah gunakan perkataan waddu kat sini. Kita nak ucapkan mawaddah ni pada pengantin itu memang sepatutnya lah. Cuma kita nak lihat pada root word untuk kita nak ambil makna tambahan sikit daripada terjemahan. Baik. Maka dia bukan suka-suka yang biasa tapi suka yang betul-betul punya suka, dan mereka nakkan kita menjadi orang kafir sama macam mereka, bukan Islam, keluar daripada Islam. Akan tapi yang mereka lebih fokuskan sekarang adalah menjadikan orang Muslim itu orang yang engkar. Itulah orang yang tak ikut arahan Tuhan dia. Suruh buat lain, buat A, dia ajaklah buat B, kan, ataupun buat macam A tapi tak habis, kan, buat macam tu je, buat tak habis, jadilah, kan. Maka bila seseorang itu dia masih lagi orang Islam, dia akan rasa okey tak? Okey lah, kan. Kalau keluar pada Islam dia akan rasa macam teruk sangat aku ni, aku dah keluar daripada Islam. Kalau keluar pada Islam, orang kita banyak ada kesedaran. Orang kita kesedaran yang besar, alhamdulillah sedar. Dan orang kita kalau tanya pasal arak haram, babi haram, banyak benda orang semua sudah haram. Kalau keluar daripada Islam jadi murtad tu isu besar ke isu kecil? Isu sangat besar. Sangat besar. Sebab tu kalau orang tu dia nak keluar pada Islam, dia akan rasa memang teruk benar dah keluar daripada Islam ni. Kan? Sebab itu orang kafir dia tak fokuskan sangat nak keluarkan orang Islam daripada Islam, tapi dia fokuskan kepada nak jadikan orang Islam itu kafir dari sudut engkar, degil kepada arahan ataupun perintah Tuhan dia. Itu dia yang dia fokuskan. Baik.
Wawaddu lau takfurun. Maka mereka itu bersungguh-sungguh, sangat suka dan cinta agar manusia ini sentiasa takfurun. Allah letakkan bentuk perkataan ini dalam bentuk apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Menunjukkan suatu perbuatan yang Berterusan. dilakukan secara berterusan. Maka orang kafir dia suka kalau manusia ini sentiasa kufur, engkar dalam kehidupan dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Bukan sekali-sekala, dia suka secara berterusan. Orang ni dengan apa je nikmat yang Allah bagi, dia tidak bersyukur, dia nak lagi. Dengan apa je perintah Allah dia engkar, dia tak dengar, dia degil. So, dia suka macam tu. Biar berterusan. Dia tak adalah suruh sampai orang tu jadi kafir. Kafir isim ke kafirun? Fi'il ke isim? Betul, di isim. Maksudnya sesuatu yang apa? Yang tetap tak berubah. Dia tak adalah sampai suruh jadi kafir tu, tapi dia biarkan kita buat je perkara-perkara engkar tu. Supaya kita apa? Kita rasa kita masih lagi okey sebab masih lagi orang Islam. So okey lagi. Masih lagi syok sedih, syok sebab kan masih lagi orang Islam. Akan tapi kalau disuruh kita jadi kafir tu beratlah kan. Orang akan tersedar macam tak boleh ni, tak boleh. Salah ni. Akan tapi untuk terus engkar, tak dengar arahan Tuhan tentang solat dia, tentang tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quran, terhadap keluarga dia, kan okey je untuk dia tidak mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka bila seorang Muslim itu dia memberikan ketaatan dia, kecintaan dia kepada orang bukan Islam, kan? Kalau dalam ayat ini kalau kita lihat contohnya kan, Hatib bin Abi Balta'ah, sebenarnya apa yang diinginkan dengan kaum kerabat dia di Mekah, dia nak perkara yang baik ke atau perkara yang tak baik kepada mereka? Yang baik. Perkara yang baik. Nakkan perkara yang baik, nakkan mereka itu selamat kan daripada ditawan ataupun dibunuh, nak suruh lari. Dia nakkan kebaikan. Akan tapi Allah sebutkan mereka itu nakkan kebaikan ke ataupun keburukan terhadap orang Islam? Keburukan terhadap orang Islam. Dia nakkan keburukan hatta kepada Hatib sendiri. Kalaulah semua itu ditangkap, termasuk Hatib pun ditangkap, maka mereka akan treat Hatib itu sebagai musuh. Walaupun yang bagi tahu info tu adalah Hatib. Tapi kalau mereka dapat tangkap, dapat tawan orang Islam termasuk Hatib, maka mereka akan treat Hatib itu sebagai a'da, sebagai musuh. Bukan sebagai kawan. Maka jangan tersalah berikan kecintaan kita, ketaatan kita kepada orang yang salah. Beri kepada yang hak, kepada yang betul. Dan kecintaan dan juga ketaatan yang benar itu diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak pernah tidak pernah salah, tidak pernah silap. Berilah banyak mana pun kecintaan dan juga ketaatan kepada Allah. Itu tidak akan pernah menjadi perkara yang salah yang akan mendukacitakan kita balik. Akan tapi kalau seorang itu, kan dalam ayat selepas ini Allah akan sebutkan berkaitan dengan dua perkara, iaitulah harta dan juga anak-anak. Kalau kecintaan dan juga ketaatan itu diberikan tanpa ada perkara yang dia lakukan yang sepatutnya diuruskan, dia rancang tanpa ada jalan yang betul, maka dia akan menjadi duka cita terhadap diri seseorang itu nanti pada hari kiamat kelak. Baik, itu antara pengajaran yang kita dapat pada ayat yang kedua ini, insya-Allah. Dan saya kira kita berhenti setakat itu. Kita dah masuk ayat ketiga. Kita dah berada di penghujung masa. Malam-malam ni nak panjang-panjangkan pun tak berapa sangat sebab siang dah ramai yang penat. Baik, saya buka soalan. Jika ada apa soalan ataupun apa perkongsian, silakan. Mizan, Ustaz Mizan. Neraca Ustaz. Baik. Seorang-seorang tu. Lepas seorang-seorang. Apa yang berkaitan mizan itu, Haji Zainal? Silakan. Dan neraca, mana kita nak guna neraca mana? Untuk kita buat pagi, petang ke malam ke, supaya kita tidak tersalah lah. Tak tersalah daripada landasan. Maksudnya kita tidak buat tak adil lah. Terhadap? Terhadap keluarga kita, terhadap jiran kita. Jadi kita buat tu
kan Allah turunkan mizan. Betul. Allah turunkan mizan. Jadi kita nak guna neraca mana? Baik. Kalau barang senang kita timbang. Kalau benda yang perbuatan, kita nak timbang bagaimana? Okey, baik. Jazakallahu khairan. Dalam surah surah Hadid ada kan? Ada bab mizan tu. Iya, Allah betul. Turunkan Quran, turunkan mizan. Betul. Okay, sebab itu asasnya ialah asasnya kembali pada penghujung ayat 1 itu. Perkataan dal, iaitulah sesat kerana tiadanya apa? Tiadanya ilmu. Maka pertimbangan seseorang itu dia harus berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Maka sebab itu agama dia landasannya adalah berkaitan dengan ilmu. Dan bila ada ilmu neracanya atau timbangannya itu, insya-Allah dia akan benar kerana dia akan tahu hakikat tentang sesuatu itu. Kan? Maka sesuatu itu kalau ditimbang dengan ilmu, insya-Allah timbangannya itu akan jadi tepat. Timbangannya itu akan jadi benar. Kalaulah Hatib bin Abi Balta'ah itu menimbang apa yang dia lakukan itu kan, dengan ilmu, dia berfikir dengan panjang betul-betul, maka dia tak melakukan perkara yang telah dia lakukan itu. Akan tetapi dan antara berkaitan dengan ilmu, berkaitan bila masuk bahagian apa, emosi kan, sesuatu yang dekat dengan kita, maka kadang-kadang hilang pertimbangan itu. Maka hilang pertimbangan itu di apa, kita kata apa, disamakan dengan ilmu. Ilmu akan balance balik apa yang tak rata itu. Maka sebab itu bila nak buat satu keputusan kan, kadang kita buat bukan kerana apa-apa, tapi sebab kita rasa orang tu dekat dengan kita buat itu kerana emosi. Yang akan membetulkan balik adalah apa? Ilmu. Yang akan tegur kita, ni salah ni tak betul ni. Dan ini bukan macam ni yang Quran sebutkan. Bukan macam ni yang hadis yang Nabi SAW sebutkan. Maka dengan ilmu itu dia akan balance balik kan, pada sudut pertimbangan itu. Maka asasnya ialah dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan agama, apa yang boleh dan juga apa yang tidak boleh dia lakukan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik. Punca ilmu yang paling banyak, yang paling kita kena tahu dari Al-Quran ya Ustaz. Betul, itu sumber ilmu Al-Quran dan juga hadis. Nabi SAW, sebab itu dalam hadis disebutkan yang taraktu fikum amrain lan tadillu. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat. Nabi guna perkataan tadillu, perkataan dal. Kamu tidak akan sesat. Maksud dia keputusan kamu itu tak akan jadi keputusan yang tanpa neraca ilmu. Kamu tak akan buat sesuatu tanpa ilmu. Lan tadillu, kamu tidak akan sesekali sesat tanpa ilmu itu. Kalau ada dua Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka itu asas sumber kepada ilmu. InsyaAllah. Baik, silakan lain jika ada apa perkongsian. Ada tadi, siapa nak tanya tadi? Rozimah ke tadi? Tak apa Ustaz, saya tunggu ayat yang ketiga nanti saya tanya. Ayat yang ketiga. Ya, Ayah pun ada nampak tadi, Ayah nak tanya. Tak ada Hajah. Tak ada. Baik, ataupun ada perkara yang kita dapat daripada ayat yang ke-1, ayat yang ke-2 kan, ia banyak berkaitan perkara yang setiap kita kena pertimbangkan dalam kehidupan, terutamanya bila nak membuat keputusan. Nak buat satu kena pertimbangkan, kena fikir panjang. Sebab setiap hari kita akan berdepan dengan kena buat keputusan tu, kena fikir panjang. Yang kedua, kena perbanyakkan bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadah, kerana kita tak nak menjadi seperti orang kafir kan. Yang Hatib nak tolong dia tapi dia nanti nak backfire balik kepada Hatib, ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Maka kita tak nak jadi begitu dengan setelah pelbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka dua perkara minimum kan, kita nak berfikir panjang sebelum bercakap atau melakukan sesuatu. Yang kedua, kita nak tingkatkan ibadah kita sebagai tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih setakat itu insya-Allah bersama pada minggu hadapan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'an marhuma
آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع آمين. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن آمين. دعوة لا يستجاب لها آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى آمين. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan. Meluangkan masa pada malam ini, moga Allah nilai sebagai amal yang saleh insya-Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.